Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang mulia ini, Rabu 5 Syawal 1444 bersamaan dengan 26 hari bulan 4 2023. Kita dapat meneruskan memulai pengajian kita dalam tafsir surah An-Naba. Surah An-Naba, surah yang ke-78, bermula juzuk yang ke-30. Alhamdulillah, kita sudah masuk juzuk yang terakhir. Mudah-mudahan Allah jadikan khitamuhu miskun, penamat yang baik kepada pengajian kita dan penamat yang baik kepada kehidupan kita. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan kehidupan yang baik, berakhirnya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surah An-Naba ini surah yang ke-78, juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita akan baca muqaddimah, intisari kandungan surah dan huraian tafsir kepada 5 ayat dan mencari 5 faedah, insya-Allah. Maka langkah yang pertama, kita mula dengan baca ayat 1 hingga 5. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun ثم كلا سيعلمون. Itu 5 ayat permulaan surah An-Naba. Al-an, sekarang kita berpindah kepada muqaddimah surah An-Naba. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1339. Surah ini diturunkan di Makkah. Dalam muqaddimah pimpinan dia mula dengan Makki al-Madani. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil Suratun Naba Makkiyatun, naqal al-ijma' ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Maknanya ramai ulama tafsir menukilkan ijma' ulama mengatakan surah ini Makkiyah, mana diturunkan di Makkah. Mengandungi 40 ayat. Surah ujung-ujung ni pendek-pendek je surah, dan ada kalanya ayat dia pun pendek, satu baris sampai 3 ayat. Asma'us surah, nama-nama surah ini dinamakan surah An-Naba. An-Naba itu mana berita besar, berita yang agung.
Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan tentang kebenaran berita yang besar, berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasan. Itu satu. Maknanya nama dia An-Naba, sebab dalam cerita ini ada perkataan An-Naba, anin naba'il azim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Kata di ulama tafsir, dia kata dinamakan surah ini An-Naba dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir, kitab hadis dan juga mushaf yang ditulis menetapkan nama dia An-Naba. Nama yang kedua, tusamma aidan surata Amma. Surah apa? Surah Amma. Ain Mim, Amma. Dua. Yang ketiga, nama surah Amma Yatasaalun. Dinamakan dia dengan jumlah yang pertama, ayat yang pertama, Amma Yatasaalun. Yang keempat, dinamakan dengan nama surah At-Tasaul. At-Tasaul ambil daripada perkataan Yatasaalun fi awaliha. Yang kelima, nama dia surah Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat, maaf, Al-Mu'sirat dengan ta. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jadi Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran meletakkan surah ini ada 5 nama. Ada 5 nama. Baik, kita berpindah kepada intisari kandungannya. Membentangkan hujah-hujah yang mendedahkan setakat mana zalimnya dan engkarnya golongan kafir yang meragukan tentang adanya hari akhirat. Kerana Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang terbentang luas di hadapan mereka, sudah tentu berkuasa menghidupkan semula mereka semula untuk menerima balasan. Setelah menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kufur engkar pada hari itu, maka surah ini diakhiri dengan menegaskan itulah keterangan-keterangan hari kiamat yang sungguh tetap berlakunya. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil langkah dan cara kembali kepada Tuhannya dengan iman dan amal saleh. Itu akhir ayat lah. Sekarang kita berpindah kepada maqasidus surah dari tafsir Al-Muharrar. Maqasidus surah, objektif surah ni apa benda? Objektif surah ini isbatul al-ba'thi wa tahwiluhu wa inzaru munkirihi. Surah ini nak mengisbatkan, menetapkan akan ada bangkit semula dan betapa huru-hara dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat, dan sebagai amaran keras kepada para penentang yang tidak percaya kepada akidah al-ba'thi, bangkit semula. Maudu'atis surah, tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam surah ini ada 7 isu yang besar. Yang pertama, soalul musyrikin, orang kafir mari tanya tentang Al-Quran. Al-Quran yang dibaca oleh baginda Nabi SAW, dan apa yang terkandung dalam Quran, iaitulah seruan kepada tauhid. Manusia ni akan bangkit semula, akan berlakunya hisab, hitungan amalan, dan amaran keras bisu'il masir, dengan buruknya akhir akibat siapa-siapa yang berterusan dalam keadaan taghut, tak mau beriman,
dan mengingkari apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ingkar, tak mau beriman, tunggulah. Buruk akibatnya hasil daripada apa yang kamu lakukan itu. Thaniyan, isu yang kedua, iqamatul adillah ala wahdaniyatillah ta'ala. Nak menegakkan dalil yang menunjukkan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla dan betapa besarnya kuasa Allah, dan mudah je untuk Allah Subhanahu wa taala bangkit semula, hidup balik manusia ni. Jangan rasa payah. Yang payah tu kita, yang mudah itu bagi Allah. Bagi Allah mudah. Kalau kita rasa payah, bagi Allah senang. Thalithan, yang ketiga, zikru ahdathi yaumil qiyamah wa wasfu ahwalihi. Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada peristiwa hari kiamat dan beberapa bentuk sifat dahsyatnya suasana huru-hara pada hari kiamat. Rabi'an, bayanu ma a'addahu Allah subhanahu lil kafirin. Menjelaskan apa yang Allah Ta'ala dah sediakan pada hari kiamat esok kepada puak-puak kafir. Puak kafir tunggu lawak dalam neraka Jahannam. Khamisan, yang kelima, sebaliknya, Allah Ta'ala menjelaskan apa yang disediakan bagi orang muttaqin minan na'im fil jannah, nikmat yang tidak putus-putus, nikmat yang tidak terhingga dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi di kalangan muttaqin yang akan berada dalam nikmat syurga yang tidak putus. Sadisan, 6, taqriru anna yaumal qiyamati haqqun la raiba fihi. Nak menetapkan bahawa hari kiamat itu tetap benar, tidak ada sebarang keraguan padanya, tak ada ragu. Wa annahu yanbaghi taqdimul amali salih. Maka dah yakin dah dengan hari kiamat, kita tahu di sana ada pembalasan, di sana adanya jaza, nikmat yang disediakan untuk orang yang beriman, orang yang saleh. Maka sedialah amalan-amalan yang cukup, bekalan yang cukup kepada saat yang cukup gawat untuk melayakkan kita ke dalam syurganya nanti, insya-Allah. Jadi para jemaah, kalau sekat tahu je tapi tak beramal, buat apa? Tahu tak beramal, itu dia panggil orang tak tahu. Orang tak tahu. Sabi'an, yang ketujuh, al-inzaru bi'azabin qarib, amaran kepada azab yang dekat. Azab ni dekat je. Sekali Allah Ta'ala turun mari ribut ke, banjir ke, letusan suara ke, mati ya puak mutu. Wa ardul amali 'alal ibad, semua amalan hamba ini akan dibentangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, khairiha wa syarriha, yang baiknya yang buruknya. Wa tamannil kafir, orang kafir berangan-angan, bercita-cita kalaulah mereka jadi tanah sebagaimana mereka mati masuk dalam tanah. Kita mengatakan hayhat, mustahil. Setelah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bangkit semula, awak nak jadi tanah semula, tidak akan berlaku lagi. Wahai si kafir yang rugi di dunia, bencana di akhirat. Na'udzubillah. Al-an, sekarang kita berpindah kepada munasabatuha lima qablaha. Munasabah ayat ini, surah ini dengan surah sebelum dia. Surah sebelum dia iaitu surah Al-Mursalat, dari 3 sudut ataupun 3 dimensi. Tanda baik-baik pelajar. Munasabah surah An-Naba dengan Al-Mursalat dari 3 sudut. Yang pertama, tasyabuhu surataini fil kalam anil ba'si wa isbatihi bid dalil.
Dua-dua surah ini membincangkan tentang kebangkitan semula dan menyatakan dalil-dalilnya. Wa bayan, dan menjelaskan kuasa Allah Ta'ala untuk membangkit semula manusia dan mencela puak-puak kafir yang mendustakan hari akhirat. Coba tengok ayat dalam surah Al-Mursalat. Allah Ta'ala sebut daripada ayat 16, alam nuhlikil awwalin, kami dah binasakan orang dulu. Alam nakhluqkum min ma'in mahin, bukankah kami jadikan kamu daripada air mani yang hina? Ayat 20. Dan ayat 25, alam naj'alil arda kifata, bumi ini sebagai pengimbang. Tengok dalam surah Mursalat 3 kali alam. Dalam surah ini Allah Ta'ala sambung balik, alam naj'alil arda mihada. Tengok ayat 6, bermula daripada ayat 6 sehingga ayat 25, illa hamiman wa ghassaqa. Ini semua dia panggil dalil isbatul ba'thi. Allah Ta'ala nak bangkit semula manusia ni setelah berlakunya kiamat. Itu dia panggil tasyabuh, dua isu yang sama dalam dua surah yang berjiran. Al-wajhu tsani, persamaan yang kedua, ishtirakus surataini fi wasfil jannati wan nar. Dua surah ini sama dari sudut isu menyatakan sifat surga dan neraka. Wa na'imil muqim wa azabil kafir muttaqin. Wa na'imil muttaqin, nikmat kepada orang yang bertakwa dan azab kepada orang kafir. Dan juga menyatakan sifat hari kiamat dan huru-haranya yang begitu besar. Sifat hari kiamat dan huru-haranya yang begitu besar. Yang ketiga, hubungan yang ketiga, fassalat hazil surah. Surah An-Naba mendetailkan, menjelaskan atau memperincikan apa yang ringkas dalam surah Al-Mursalat. Surah An-Naba memperincikan apa yang Allah Ta'ala ringkaskan dalam surah Al-Mursalat. Coba tengok ayat 12, li ayyi yaumin ujjilat, pada hari mana Allah Ta'ala tangguhkan perhimpunan? Liyaumil fasl, pada hari pemisah antara hak dengan batil. Wa ma adraka ma yaumul fasl, apa yang kamu tahu tentang hari pemisah? Nah, ini ayat 12 dengan 14. Tapi Tuhan tak jawab. Dalam ayat ini dijawab soalan dalam surah Al-Mursalat. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli, hari pemisah itu ialah hari yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bermula ayat 17 sampai ke akhir surah. Itu dia panggil tiga kaitan ataupun tasyabuh, munasabah di antara surah Al-Mursalat dengan surah An-Naba. Baik para jemaah sekalian, kita ambil huraian sangat ringkas. Mudah-mudahan para jemaah mendapat sesuatu faedah daripada perbincangan yang dibahaskan. Sekarang kita berpindah kepada ayat yang akan kita tafsir ataupun kita huraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Tengok nota tadi bahawa mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah kaum musyrik Mekah pada zaman itulah, zaman turun ayat, yang selalu bertanya secara mengejek-ngejek tentang bila kedatangnya hari kiamat yang dijanjikan itu. Bila tu? Jadi orang tak percaya gitu lah dia. Bila tu? Tak tahu nak buat apa dah.
Ai an ayyi syai'in azim yatasaalu musyriku Quraisy. Orang Quraisy mari tanya apa? Tanya apa tu? Tanya perli ni bukan tanya nak belajar. Kalau tanya nak belajar, puas hati. Nanti kita bagi tahu mereka akan beriman. Tapi tanya ni panggil tanya perli. Orang Kelantan kata tanya nak nganyi. Belajar bahasa kita sikit. Tanya apa? Tanya nak nganyi, maknanya perli. Mat, bila kiamat mat? Soalan dah mari. Sakit kepala lagu tu. Kata Syekh Al-Wahidi rahimahullah, Al-Wahidi, ulama tafsir menyebutkan lamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dibangkitnya Nabi, terima wahyu, maka Nabi ajar kepada orang kafir Quraisy tentang tauhid. Bangkit semula, hidup balik lepas mati. Nabi baca kepada mereka Quran, ayat-ayat Quran. Ja'alu yatasaaluna bainahum. Mereka duk tanya-tanya sama dia. Muhammad cakap apa tu? Pelik budak ni. Dia tak percaya. Muhammad ni cakap apa Pelik je cakap dia. Wa man ladzi atabi. Apa yang Allah Taala, apa yang dia terima tu? Hidup tapa dalam gua Hira. Turun-turun mari bawa benda pelik ni apa ni? Yang pentingnya peringkat awalnya ayat Quran turun ni kepada Quraisy lah. Kemudian dia tak pergi ke Quraisy lah. Sekarang ni semua orang kafir atas dunia ni terpakai semualah. Maka Allah jawab, Anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang berita yang besar, berita kebangkitan manusia hidup semula, menerima balasannya. Allah jawab. Jadi lamma fakhama ma yatasaalun, Allah Ta'ala sebut mereka bertanya-tanya sama dia, kebengungan, kepeningan. Maka Allah jawab sini, Anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang an-naba'il azim. Apa dia naba'il azim? An-naba' dengan mana al-khabar, cerita yang besar. Apa dia cerita besar? Apa dia berita besar itu? Iaitulah, ada ulama kata al-naba'il azim ay al-Quran, Al-Quran Al-Karim. Sebab apa Quran itu? Sebab dalam Quran ni ada tauhid, ada cerita bangkit semula, ada cerita al-jaza' wal hisab, ada balasan, ada hitungan. Jadi dipanggil berita besar. Berita akan berlaku pada hari kiamat, bukan benda kecil. Jadi mu tak tahu, kamu dulu tak percaya, sekarang ni kena percaya. Itu dia panggil naba'il azim. Jadi maka ulama tafsir kata an-naba'il azim di sini dengan makna Al-Quran. Sebab yang peliknya dalam ucapan Nabi, Quran. Yang peliknya bagi mereka, apa yang Nabi bawa itu iaitulah Al-Quran. Itu yang paling pelik. Hak lain-lain itu cakapan biasa, tapi hak Quran tu dengan bahasa dianya, dengan balaghah dia, dengan susunan kata, susunan ayat dan isi kandungan tu semuanya pelik belaka. Allahu Akbar. Maka kata kesimpulan daripada An-Naba'il Azim ni, kata di Ibnu Ashur, dia kata yashmalu kullu naba'in azim. Semua berita-berita besar, maklumat-maklumat yang besar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dikira besar. Dan yang paling besar sekali Al-Quran, sebab Al-Quran kalamullah, datang daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran pula dia sapu habis tentang syirik, hapuskan. Tidak ada kompromi, tidak ada tolerasi dalam masalah syirik. La. Kita hari ni jangan cuba-cuba nak jadi liberal. Agama kita dengan agama mereka sama. La, tidak mungkin. Tak boleh kita kata agama ni sama belaka. La. Inna ad-dina indallahil Islam. Walaupun kita tidak diajar untuk berkelahi dengan penganut agama lain, tetapi kita tidak diberi kuasa untuk mengiktiraf agama lain. Tak boleh. Jangan cuba-cubalah. Ni ada sebagai orang tu dah orang panggil lunak.
agama awak pun ajak pada kebaikan juga ya. Jadi kita ni sama-sama ajak. Apa kebaikan yang diajak oleh agama lain? Kalau mereka tak syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik satu perkara besar, jangan dimain-main. Tidak ada toleransi dalam masalah syirik. Tidak. Kita toleransi dan pegangan masing-masing, tapi dalam masalah syirik kita tak boleh nak kompromi, tidak. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan mengenainya. Ai ikhtalafa fihi ahlu Makkah, penduduk Mekah pada masa itu duduk khilaf puak dia. Ada sebahagian mereka bila dengar hak Nabi bercakap terus beriman. Ada di kalangan mereka bila dengar Nabi cakap lawan. Ada yang mengambil langkah berjaga-jaga, diam. Ada belaka. Jadi mukhtalifun, yakni sikap mereka ahli Makkah itu berbeza-beza terhadap dakwah Nabi, terhadap Al-Quran. Orang yang paling bahagia iaitulah mereka yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang paling bahagia, sebab bahagialah dia di dunia akhirat, sebagaimana yang Allah Taala pilih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Ummina Khadijah, terus terima Islam, dan sahabat-sahabat lain yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal. Jadi ada di kalangan ana ada sebut banyak kali dah, di kalangan keluarga Nabi pecah tiga. Kafir tulen Abu Lahab, lawan sampai mati. Yang kedua, tim Abu Talib yang bersimpati dengan Nabi, dia jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak beriman. Kumpulan yang ketiga, kumpulan yang terus beriman, Hamzah di antara yang awalnya, kemudian Abbas dan beberapa orang lagi, mak saudara dia yang beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita boleh tambah satu lagi kategori dia panggil pasif apa benda ni. Duduk diam, tak kata apa. Dia kerana keluarga dia yang tak menentang, tak menyokong. Macam Abu Talib, dia sokong tapi dia tak beriman. Baiklah, mungkin ada di kalangan ahli-ahli sejarah, penuntut ilmu yang buat kaji selidik, senarai golongan yang pertama beriman, yang duduk tengah-tengah, yang menentang terus, yang diam. Boleh buat senarai. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat 4. Kalla saya'lamun. Jangan, kalla, janganlah mereka bersikap demikian, ragu, tak percaya, menentang, jangan. Saya'lamun, kerana mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran hari balasan itu. Bila dia mati, yakin. Thumma kalla saya'lamun. Sekali lagi janganlah mereka berselisihan, jangan balah. Mereka akan mengetahui kelak tentang apa yang akan menimpa mereka. Dia akan tahu apa yang akan menimpa kamu, mu akan tahu. Jadi dua kali Allah Ta'ala ulang kalla. Mari kita tengok ulama tafsir kata apa. Ai laisal amru kama yaz'umul mukazzibuna bil Quran wal munkiruna lil ba'si. Bukanlah keadaan sebenarnya sebagaimana yang dilakukan oleh puak-puak yang mendusta Quran, yang mengingkari kebangkitan semula dan lain daripadanya, menentang apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka akan tahu dengan yakin apa yang mereka dustakan itu bohong, salah. Bila
Yang pertama mereka yakin bila nak mati. Nak mati yakin adalah. Wa sayalamuna haqqan aqibata takdzibihim. Mereka akan tahu secara benar, secara tuntas kata orang, apa yang mereka dustakan itu adalah satu kerugian yang besar. Summa kalla sayalamun. Summa, kemudian sekali lagi Allah Ta'ala ulang, mereka pasti akan tahu. Mereka mesti tahu apa yang mereka dustakan itu adalah satu perkara yang sangat merugikan. Sebab apa? Sebab mereka akan diazab oleh Allah Azza di akhirat esok. Jadi dua kali Allah Ta'ala ulang menyebab ditakkid untuk nak menguatkan bahawa mereka akan tahu. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah secara ringkas huraian ataupun tafsir ayat yang kita baca ini. Biiznillahi azza wa jalla, semoga memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah. Al-bahsu 'anil fawaid. Faedah yang pertama dalam ayat yang sama, ayat yang pertama, di ayat 5 ayat pendek ni ya. Qauluhu ta'ala 'amma yatasaalun. Allah Ta'ala mula surah ini dengan soal. Iftitahul kalam bil istifham. Amma yatasaalun. Mereka duk tanya-tanya tentang apa itu? Kata di para ulama pengkaji, dia kata kalaulah kita mula isu dengan bertanya, bermakna isu itu besar. Awak dah tahu ke? Kau dah dengar ke? Mu tahu ke? Jadi orang akan buka telinga. Apa dia? Maka dikata Allah Ta'ala mula ayat ini dengan soalan litashwiq. Tashwiq mana nak beri semangat orang nak tahu. Wa tahwil, dan nak membesarkan isu. Awak tahu dah. Tahu apa? Gitu. Itu suasana yang berlaku. Jadi kita kena belajarlah ilmu tentang soalan ni, ilmu tentang soalan. Amma yatasaalun. Yang kedua, anda belajar yang kedua ni. Ayat yang sama, amma yatasaalun, soal. Kemudian dijawab, anin naba'il azim, tentang peristiwa besar yang akan berlaku. Kenapa Allah tanya, dia jawab. Ini soalannya, kenapa Allah tanya, kemudian Allah jawab. Lish? Jawab dianya al-mujib Allah, wa zalika yadullu ala ilmihi bil ghaib. Itu menunjukkan bahawa yang benda ghaib ni Allah saja yang tahu. Manusia kalau dakwa tahu, bohong. Mana tahu? Mana semua maklumat yang zahirnya, yang tersembunyinya, yang nyatanya, yang tak nyatanya, duduk di bawah mana? Duduk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, amma yatasaaluna 'anin naba'il azim, fihi soal. Ada soalan, kemudian ada jawapan. Kenapa? Al-jawab li'anna iradal kalam fi ma'rid soal, membentangkan, memulakan percakapan dengan soalan, kemudian kita jawab, aqrabu ila tafhim wal idah, lebih kuat untuk mendapat penjelasan dan penerangan. Ayat ini sama dengan ayat surah Ghafir ayat 16. Surah Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yawm. Allah tanya, bagi siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Allah jawab, bagi Allah yang maha berkuasa. Jadi dia tanya, dia jawab. Maka macam kita juga, ini di antara uslub dakwah nak buka minda
supaya orang lebih fokus kepada apa yang kita cakap. Macam cikgu tanya, guru dia tanya, pelajar, apakah makna gini-gini? Kita pun buka telinga, celek mata nak dengar. Baru diberi jawapan tu lebih mantap. Pengalaman saya lah, kalau kita mengajar, kita tanya orang depan kita ni. Tanya orang depan, apa cik tahu dah makna gini-gini? Dia pun setengah telenggau suka tak. Dia kata tahu dah ustaz, cuma terlupa je. Tu perangai ustaz. Kawan-kawan kita ni, kalau dia tak dia nak tanya soalan kita, dia kata, Syekh, apa makna gini ni? Allah, ana lupa lah. Tak usah duduk mengaku lupa lah. Cara tanya soalan, tanya je lah. Kalau kita lupa ke, kita tak tahu ke, orang beritahu lah tu. Kalau dia tu ada maklumat. Maknanya yang penting dalam uslub dakwah kita, uslub ta'lim, min wasail at-ta'lim, di antara cara pendidikan, tanya, jawab. Lebih baik, lebih dekat kepada kepahaman. Allahu Akbar. Maka Allah namakan An-Naba' Al-Azim, berita yang besar. Apa makna berita yang besar? Apa makna berita yang besar? Kata ulama, inzamu ma ja'a bihi Rasul, sebab apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berita, maklumat yang jelas, yang telus daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa tak besar? Hak mari daripada Allah, kenapa tidak besar? Tak besar ni cerita kedai kopi kita ya. Maka satu, sumber maklumat daripada Allah. Kemudian maklumat itu sendiri tentang kiamat, itu peristiwa yang besar yang akan berlaku. Jadi dua sebab nama dia besar. Satu, sumber dia daripada Allah, Quran. Yang kedua, maklumat yang disampaikan itu peristiwa huru-hara pada hari kiamat yang cukup dahsyat, yang cukup menakutkan. Faedah yang keempat, allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih, ragu-ragu tentangnya. An-Naba' Al-Azim, berita besar, tapi kamu masih lagi ragu-ragu, masih lagi tak percaya, masih lagi tak boleh buka minda. Dia panggil ta'kidan li khatari isra ta'kid li khatarihi. Maknanya nak menguatkan soalan yang aku tanya tadi bukan main-main. Kamu pula manusia berbeza-beza dalam penerimaan. Maka di sini dia panggil, adakah Quraisy saja yang berbeza? Jawabnya tak. Quraisy berbeza pada peringkat awal, kemudian diikuti oleh kafir-kafir yang lain berbeza. Kemudian dalam anak di kalangan kita orang Islam juga berbeza dalam menerima beberapa isu dalam Quran, seperti penerimaan golongan salafus salih tentang ayat-ayat Allah Ta'ala sebut tentang sifat, dengan golongan-golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, takut jadi macam makhluk. Kita kata itu juga perbezaan. Tapi dalam ayat ini perbezaan yang besar yang nak disampaikan, iaitulah perbezaan mukhtalifun, puak-puak kafir dalam menerima Al-Quran atau menentang atau berdiam diri. Jadi kita orang beriman tak boleh ambil lorong tengah. Kita dengan Quran mesti beriman total, yakin 100%. Jangan duduk maya tak apalah ayat gini-gini lah. Kecuali dalam beberapa ayat yang tidak jelas dia punya penjelasan, yang menyebabkan berlakunya khilaf di kalangan ulama. Macam contoh ayat aula mastumun nisa, apabila kamu sentuh perempuan. Berbeza. Mazhab Syafi'i kata sentuh je batal wudu. Mazhab lain kata tak, sentuh kulit dengan kulit ni belum batal lagi, kecuali kena ada perasaan dalam perkara. Seperti berbezanya ulama tentang masalah salah satu quru. Kalimah quru, haid itu boleh jadi suci, boleh jadi haid. Itu dipanggil perbezaan yang makna, yang lafaz banyak makna. Baik, kita berakhir dengan soalan, dengan peringatan. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla,
Dalam bahasa Arab kata harfu rad'in, kata-kata yang nak menolak, menepis sangkaan-sangkaan. Kalla, tidak. Dia panggil untuk nak membatalkan apa yang difahami oleh orang sebelum daripada itu. Makmum kata tu, kata gini-gini, kita kata kalla saya'lamun. Tak usah duduk balah lah, tak usah duduk balah. Kamu akan tahu, pasti kamu akan tahu. Sebab tu Allah Ta'ala ulang 2 kali, pasti kamu akan tahu bahawa apa yang kamu pegang, apa yang kamu i'tiqadkan, apa yang kamu percaya belum daripada ini adalah merupakan satu kesilapan, suatu sangkaan yang tak betul. Jadi kita kena perbetulkan apa yang sepatutnya. Jadi itulah panggil, maka Allah Ta'ala ulang kalla kalla kalla. Kemudian dia panggil haza uslub al-wa'id, cara kita nak beri amaran kepada orang diulang balik. Kalla, mu akan tahu. Cakap sekali lagi, kamu pasti akan tahu. Itu 2 kali ulang. Saya'lamun, mu akan tahu. Pasal itulah Allah Ta'ala guna kalimah kamu akan tahu. Sebab dia tak tahu lagi sekarang, bila dia mati baru dia tahu. Maka para jemaah sekalian, kita yang yakin, kita yang percaya ini, jangan tunggu mati baru nak tahu. Aku percaya, tapi tak buat juga amalan. Kita percaya bahawa harta kita ni akan jadi milik kita bila kita sedekah, tak sedekah juga. Jadi percaya, tahu, yakin, tapi keyakinan, tahap keyakinan itu takkanlah nak tunggu saya'lamun, kamu akan tahu bila apabila berlakunya kiamat. Kiamat itu bila? Kiamat individu, apabila dia mati, malaikat mari, malaikat maut mari, dia pun kiamat. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah kita muqaddimah dan 5 ayat daripada awal surah An-Naba. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk ayat 6, tanda ni, ayat 6 sehingga ayat 16 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.